Okey, Assalamualaikum. Alright, hari ni, macam yang cikgu cakap tadi, hari ni kita nak belajar 3 benda. Okey, yang pertama, macam mana kita nak menyatakan kecurunan apabila kita diberi garis selari. Okey, apa maksud garis selari? Garis selari ni senang nak ingat. Awak ingat macam track lumba lari, macam 100 meter kan. Macam ni. Ini garis selari lah. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan garis yang selari antara 5 garis ni? Alright. Yang kedua, kita nak belajar kalau dia bagi ke awak 2 garis selari. Contohnya macam dia bagi sini kan. Okey, 1, 2. Okey, macam mana kita nak tahu 2 garis selari ni adalah selari? Boleh ke kita tahu dengan hanya melihat dengan mata kasar? Okey, sebenarnya matematik ni tak boleh tengok macam tu je. Kita kena melakukan pengiraan. Okey, dan yang ketiga, macam mana kita nak cari kecerunan bagi garis lurus kalau dia bagi gambar rajah. Okey, yang ini very simple. Okey, boleh pakai formula, boleh pakai clue yang cikgu buat kat awak yang gambar smiley tu. Lepas tu boleh buat nak cari kecerunan boleh tengok daripada garis lurus yang diberi Y sama dengan MX tambah C. Ini kecerunan. Okay, very simple. Okay, sekarang kita tengok dulu muka surat 3. Okay, soalan nombor 4. Okay, ni dia ni soalan ni. Okay, nyatakan kecerunan bagi setiap garis lurus PQ yang berikut. Okay, nampak tak? Dia bagi ke awak, untuk soalan yang pertama ni, dia bagi awak garis PQ. Okay, ni PQ. Okay, dia suruh cari kecerunan PQ. PQ macam tu. Okey, nak cari kecerunan kan banyak cara. Betul tak? Yang pertama, boleh guna M sama dengan jarak mencancang. Cikgu guna short form je lah. Okey, bahagi jarak mengufuk. Yang kedua, boleh guna koordinat. Iaitu X2 tolak X1 per dengan Y2 tolak Y1. Okey. Yang ketiga, boleh guna formula pintasan. Okey, iaitu M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, yang keempat boleh guna Y sama dengan MX tambah C. Ini kata 3. Kita belajar. Okey. So, dekat soalan ni, tengok garis PQ awak ni, dia ada bagi clue apa? Okey, tengok garis PQ ni, dia ada bagi jarak mencancang, jarak mengufuk? Tak ada. Dia ada bagi koordinat? Tak ada. P koordinat tak ada, Q koordinat tak ada. 3. Dia ada bagi pintasan? Pun tak ada. Yang keempat, dia ada bagi garis lurus? Tak ada. Jadi apa yang kita nak buat? Macam mana kita nak cari kecerunan PQ? Okey, sebenarnya apabila kita ada garis selari, okey, kecerunannya akan sama. Okey, M ni kecerunan kan? M1 akan sama dengan M2. Apa maksud M1? M1 ni ialah garis yang pertama. Kecerunan garis yang pertama akan sama dengan kecerunan garis yang kedua. Okey, dalam kes ni, dia akan jadi macam mana? PQ, iaitu kecerunan PQ akan sama dengan kecerunan MN. Okey, kena ingat cakap cikgu. Bila ada garis selari, kecerunannya wajib sama. Jadi, kita tak boleh tengok dekat PQ ni. Kita boleh tengok dekat MN. Kan? Dekat MN ni, kita nak cari kecerunan MN ni macam mana nak guna jarak mencancang mengufuk ke, formula yang kedua ke, formula yang ketiga ke, formula yang keempat. Kalau saya jadi awak, saya akan tengok clue yang diberi dekat sini, dia ada bagi koordinat N 26 dan koordinat M. Koordinat M berapa? Koordinat M ialah negatif 4, 0. Dan koordinat N ialah 2, 6. Dia bagi koordinat. Jadi saya pakai formula nombor 2. Saya pun pakailah formula nombor 2. Okey, MN. Okey, M ni huruf kecil. Takut awak salah pula. Kecerunan kita guna huruf kecil ya. M. Ini besar, besar, huruf besar tapi dia kecil kat bawah ni. MN sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1.
Okay. So, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Okay, ganti. Y2 berapa? 6 tolak kosong per 2 tolak negatif 4. So, awak akan dapat, okay, awak akan dapat 6 per 6. So, MN awak ialah 1. Itu adalah kecurunan bagi MN. Dia tanya kecurunan bagi PQ. Tadi kan garis ini selari. Maka, kecurunan ini kalau awak tulis macam ni saja, tak dapat jawapan lagi. Awak kena tulis jawapan akhir awak. Kecurunan PQ sama dengan 1. Faham tak saya cakap tadi? Sebab dia selari. Kalau selari, dia punya kecurunan akan sama. Okay. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua pun sama juga. Dia bagi garis selari dekat awak. AB dengan PQ. Tapi dia minta kecurunan PQ. Tapi kecurunan PQ langsung tak ada clue nak cari. Jadi kita terpaksa menggunakan clue dekat garis AB. Dekat garis AB, kalau awak perasan dia bagi kat awak pintasan. Pintasan X ada, pintasan Y ada. Jadi kecurunan AB. Okay, tolong tulis formula. Saya kat sini saya tak tulis sebabnya saya nak jimat space. Awak diwajibkan menulis formula. Okay, so negatif pintasan Y. Okay, pintasan Y ni berapa ni? 10. So, negatif 10 per dengan. Okay, pintasan X ni berapa? 15. Okay, jadi permudahkan. Jawapannya ialah negatif 2/5. Okey, so lepas tu tulislah jawapan akhirnya. Jawapan akhirnya ialah kecurunan PQ sama dengan negatif 2/5. Okey, senang sangat. Alright, soalan ini buat sendiri. Soalan C ni. Okey, buat sendiri. Tapi ini dia bagi dekat awak, lagilah senang. Dia bagi dekat awak formula garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi awak hanya perlu tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tolak C. So, 3Y sama dengan 2X tambah 12. Y sama dengan 2/3 X tambah dengan, 12 bahagi 3 dapat 4. So M awak berapa? M awak ialah 2/3. Nanti awak buat secara proper, buat elok-elok. Alright, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 5. Alright, macam mana kalau dia bagi dekat awak 2 garis lurus. Lepas tu dia tanya, kalau dia bagi gambar, boleh juga awak tengok dia selari ke tak. Sekarang ni dia tak bagi gambar. Jadi, dia bagi garis lurus je dekat awak. Dia bagi formula. Jadi, macam mana nak buat? Lagilah senang. Awak tukarkan kepada bentuk. Bentuk ni, nombor 4. Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu awak tengok M dia sama ke tak. Kalau M dia sama, maka dia selari. Kalau M dia tak sama, maka tak selari. Tak percaya, kita buat satu contoh. Katakan cikgu buat contoh B. Cikgu buat contoh B. Yang pertama kita ada X. Cikgu buat B. X tolak 3Y sama dengan 6. Tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Right? So, kita pun tukar. Negatif 3Y sama dengan negatif X tambah 6. Y sama dengan negatif X per negatif 3 tambah 6 per negatif 3. Permudahkan, dapat X per 3 tolak 2. So, M, katakan ini garis yang pertama. So, kita buat M1 lah. Sama dengan, berapa dia punya M dia? Tengok dekat depan ni. M dia kan boleh tengok dekat sini kan. Kecuali X tu jangan tengok. So, depan X ialah 1. So, 1/3. Sekarang kita buat yang kedua pula. Yang kedua.
Yang kedua, garis yang kedua ni, M2. So, kita ada Y per 4 tambah X sama dengan 5. Okay, so Y per 4 sama dengan negatif X tambah 5. So, Y sama dengan, okay, ni bahagi, my depan jadi, my belah sana jadi darab. Okay, cikgu darab terus. Okay, negatif X darab dengan 4 dapat negatif 4X. Tambah dengan 4 darab 5 dapat 20. Okay, so M2 awak berapa? Okay, tengok ni M2 awak berapa? Negatif 4. Jadi M1 sama tak dengan M2? Yang ni 1/3, yang ni negatif 4. Tak sama. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah garis ini tidak selari. Faham tak? Dia tak selari. Tapi kalaulah katakanlah awak kata M2 awak tadi dapat negatif 1/3 juga. Ini contoh. Sama. Jadi apa kesimpulan dia dekat sini? So, awak tulis je lah M1 sama dengan M2. Garis ini selari. Itu je. Sangat senang. Tukar kepada Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu tengok M dia sama ke tak. Okay, so cikgu dah ajar contoh B. Cikgu nak awak try buat sendiri macam biasalah. Soalan A dengan C. Okay. Alright, yang ni pula. Carikan kecerunan bagi setiap gambar rajah di bawah. Ini lagilah senang. Senang sangat-sangat lah. Okey, nak cari kecerunan kan cikgu dah ajar dah tadi. Alright, kita ada 3 formula. Yang pertama, kita boleh guna jarak mencancang bagi jarak mengupuk. Yang kedua, kita boleh guna koordinat. Yang ketiga, kita boleh guna pintasan. Yang keempat, kita boleh guna Y sama dengan MX tambah C. Dan yang terakhir, kalau garis tu mencancang atau mengufuk, kita boleh guna gambar rajah smiley yang cikgu ajar hari tu. Okay, so untuk soalan nombor 6 ni, supposed to be tak payah saya ajar lah. Okay, awak boleh buat sendiri. Cari je lah kecerunan. Okay. Contoh paling senang sekali, macam ni kan. Kalau EF ni, awak nak cari kecerunan macam mana? Ni kan, awak kena cari guna, dia bagi pintasan. So, guna formula pintasan. Kalau CD ni, nak cari kecerunan macam mana? Dia bagi garis lurus, formula. 3Y tambah 2X sama dengan 6. Jadi gunalah Y sama dengan MX tambah C. Tukar. Okey, kalau yang P pula. Okey, P ni dia tak bagi apa-apa langsung. Tapi nampak tak simbol apa ni? Nampak tak? Simbol macam ni kan? Apa maksud ni? Selari. Maknanya PQ ni dengan CD selari. Jadi dia punya kecerunan akan sama. Okey? Lepas tu, yang ni pula. Okay, cuba padam sikit sebab tak nampak. Yang ni. Ni. Garis AB ni nak cari macam mana? Lagilah mudah. Oh, sorry. Itu bukan dia punya koordinat. Sini koordinat dia. Yang 2, 14 tu koordinat bagi K tau. Jangan kacau pula. Okay, so AB ni nak cari kecerunan macam mana? Nampak tak? Dia bagi 2 apa ni 2 koordinat. Jadi, so bila dia bagi 2 koordinat, boleh formula koordinat. Okey. Kalau ini pula, garis mencancang. Lagilah senang ingat ni yang cikgu ajar awak ni. Kecerunannya apa? Infinity. Kalau JK pula, kecerunannya apa? Ni, kosong. Okey, so cikgu tak nak dah merepek panjang. So, you guys buatlah soalan ni. Okey. So, good luck. Jangan malas-malas tau. Kita punya trademark ialah... Cikgu lupa trademark dia apa. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Faham tak? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, so kita jumpa lagi hari Jumaat. Bye. Assalamualaikum.